ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Doa. Kita ambil waktu yang mustajab doa untuk kita berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Apabila bapa saudara Nabi Al-Abbas ni di antara yang terakhir masuk Islam. Ada pendapat kata semasa peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ada kata sebelum tu. Di antara nasihat Nabi, pesanan Nabi kepada Al-Abbas, dia kata, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai orang yang menjadi pak saudara Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Berdoalah minta, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kesejahteraan dunia akhirat. Sejahtera dari sudut kehidupan dunia, kehidupan agama, sihat tubuh badan, semua. Al-afiyah ni meliputi semuanya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian ada lagi sambungannya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Minta kesejahteraan pada agama, pada kehidupan dunia, pada harta, pada keluarga. Itu doa terpenting. Kuasa doa ni sangat besar pengaruhnya. Apabila kita mendoakan untuk kita, kita doakan untuk orang lain, dan orang lain mendoakan untuk kita, kehidupan ni jadi sangat cantik. Biasanya kita hanya berdoa untuk kita aja. Kalau kita doakan untuk orang lain, kita boleh juga gitu. Setiap kali apa dia? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seseorang muslim kepada saudaranya yang tidak bersama dengannya sangat mustajab. Kerana setiap kali seseorang itu berdoa, inda ra'sihi malakun muwakkal, di tepi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan untuk mengaminkan doa tu. Setiap kali seseorang itu berdoa untuk saudaranya, doa apa dia? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Apa dia lagi? Allahumma rzuqhu rizqan halalan tayyiban, ya Allah rezekikan dia dengan rezeki yang halal yang baik, ataupun rezeki yang banyak yang luas. Malaikat yang dengar kata, walaka bimithlin, kamu juga yang berdoa mendapat seperti apa yang kamu minta kepada saudara kamu. Tak rugi. Kita minta untuk orang lain, kita pun boleh juga. Bahkan Allah Ta'ala murka kepada sesiapa yang tidak mahu berdoa kepadanya. Kalau minta kepada yang lain, maka jadi syirik. Sebab doa ni ibadat. Doa ibadat. Kalau minta kepada yang lain, minta kepada, doa ni makna kita minta suatu hajat yang makhluk tidak boleh penuhi hajat kita. Kalau sekadar minta tolong orang tu, tolong apa dia? Tolong apa dia? Tolong bawa anak kita pergi hospital ke, tolong akak bagai kita beg ni berat ke, itu bukan doa. Itu dalam bentuk minta pertolongan biasa. Doa ni bila kita minta kepada Allah perkara yang kalau kita minta kepada makhluk, memang makhluk tak boleh nak tolong. Nak minta dengan manusia supaya turunkan hujan, tak boleh. Wallahu anzala minas sama'i ma, Allah Ta'ala yang menurunkan air hujan daripada langit. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku nescaya aku mustajabkan, aku perkenalkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap takabur, membesar diri daripada ibadati, beribadat kepadaku. Maksud ibadat dalam ayat ni, ayat berapa? Ayat 63 ke surah Al-Ghafir. Maksud ibadat di sini doa lah. Sesiapa yang membesarkan diri dan sehingga tidak mahu berdoa kepada Allah, nescaya masuklah ia dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Berdoa, minta terus kepada Allah. Kalau kita nak guna kaedah tawassul, pastikan tawassul yang benar-benar masyru'. Tawassul dengan amalan soleh kita dengan nama Allah
Adapun perkara-perkara yang disebut ada kekhilafan, maka tawakuf dulu pun tak apa. Tawakuf maknanya tak perlu, supaya lebih selamat, sebab ini melibatkan masalah ibadat. Kita ambil perkara yang terang dan jelas. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa tidak mungkin diperolehi kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kena ikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi lah. Dia tak boleh nak buat pandai-pandai kita sendiri. Kalau kita buat cara kita sendiri, sebab tadilah kita sakit, kita pergi cari sendiri obat, kita tidak ahli dalam bidang perubatan, kita tidak doktor. Kita sakit kepala tapi ambil obat penyakit lain, penyakit yang asal tidak sembuh, penyakit lain pula mari. Itu masalah juga. Setiap jalan atau cara atau ibadat yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tertolak. Apa sahaja cara ibadat, jalan ibadat yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka ia ditolak berdasarkan kepada sabda Nabi sendiri, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal atau barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa adanya tuntunan mana ada cara, ada kaedah, ada peraturan dari kami, maka amanah itu tertolak. Amanah itu tertolak. Agama Islam sudah sempurna. Apabila sempurna, sebarang urusan agama, urusan ibadat, kita tidak boleh buat cara yang lain selain daripada cara yang telah disyariatkan. Kalau kita buat cara lain, maka kita buat satu kerja yang sia-sia. Fahuwa raddun maknanya mardudun, ghair makbulin indallah, tidak diterima di sisi Allah, bahkan tertolak. Apabila amalan itu tertolak, maka kita rugilah. Rugi. Kita melakukan sesuatu yang kita yakin di sisi Allah Ta'ala diterima, tetapi tidak diterima. Kita hanya diperintahkan untuk buat, tetapi kita tidak ada kuasa untuk mengubahnya. Tidak boleh ubah, sebab dia bersifat thawabit, perkara yang bersifat tetap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu akan agamaku. Aku telah sempurnakan untukmu akan agamamu, maksudnya agama Islam, dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agama bagimu. Ini di antara ayat terakhir yang turun kepada Nabi semasa Hajjatul Wada', haji penghabisan. Ayat ini turunkan sekitar 2 bulan lebih sebelum Nabi wafat. Bukan ayat terakhir. Ayat terakhir sebenarnya dalam surah Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat 282 281. Hendaklah kamu takut pada hari di mana semua kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kena ingat ni. Sentiasa kita ingatkan kepada diri kita, wahai diri, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takut pada suatu hari di mana kamu akan kembali kepada Allah. Maksudnya matilah. Satu hari nanti kita akan mati, di situ kita semua turja'una fihi, akan dikembalikan pada hari kematian tu kepada Allah. Itu ayat terakhir. Ayat terakhir menyusul sepahnya dari segi susunannya ayat tentang hukum masalah hutang piutang. Ada ayat mudayanah, boleh rujuk di akhir surah Baqarah. Yang ini dalam suratul Maidah. Semua yang membawa manusia ke syurga, Nabi SAW sudah jelaskan. Begitu juga semua perkara yang membawa ke neraka, Nabi SAW sudah jelaskan. Begitu pula tentang cara membersihkan hati, Nabi SAW sudah jelaskan.
Oleh kerana itu dalam Islam asalnya tidak ada istilah tasawuf, tarikat, semedi, bertapa, lain dan sebagainya dalam membersihkan jiwa. Ni istilah ni dia muncul kemudian pada kurun ketiga, kurun keempat. Sebab perkataan tasawuf dari segi, kalau perhati dari segi tarif yang sebenar, dia merujuk kepada suf ni maknanya kain bulu. Sebab az-zuhad, orang-orang zahid pada masa itu, orang-orang soleh, al-ubbad, ahli ibadat, mereka hidup dengan sederhana dan biasa memakai pakaian kain bulu. Maka disebut sufi, orang sufi. Sufi merujuk kepada suf, jamaknya aswaf. Wa min awbariha wa ash'ariha wa aswabiha athasan wa mata'an ilahin. Salah satu bentuk pakaian dibuat daripada kain bulu. Bulu ni banyak kategori pula, ada buat dengan bulu kambing, ada dengan bulu binatang yang lain, biri-biri. Sebab dalam bab perbersihan jiwa, dia mari dalam bentuk dipanggil akhlak hasan. Akhlak yang Quran sebut dalam bentuk wa yuzakkihim, tugas Nabi untuk tazkiyah, membersihkan jiwa mereka. Cuma itu dari segi asal usul istilah. Sebab tu perbahasan tasawuf sendiri dari segi ilmu sarjananya, tasawuf ni ada dua, tasawuf sunnah dan tasawuf falsafah. Tasawuf falsafah, tasawuf falsafah banyak perbahasan-perbahasan yang membawa kepada perkara yang tak diketahui asal usulnya di mana. Itu kena tahu rujukannya. Sebab tu dalam setengah kitab tasawuf dia tidak ambil berat berhubung dengan kesahihan fakta. Kadang-kadang setengah tu tidak hadis, dia kata hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal diri Tuhannya, maka dia, sesiapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi kita tak simak, ada kita baca, tak ada ni tuan kita tulis gini. Yang tulis tu manusia. Dia tidak terlepas daripada salah dan silap. Ada setengah tu berhujah, dia jumpa dah, dia kata i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kamu bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kamu beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Patut sebut al-hadis. Tak, itu bukan hadis. Ada setengah riwayat itu bukan hadis. Dia bukan hadis. Tapi kata-kata hikmah boleh diguna, boleh diterima atas kesungguhan. Bila kita bekerja untuk dia, seolah-olah kita tak mati dah, tapi sebenarnya kita mati. Bila beramal untuk akhirat, seolah-olah kita akan mati esok. Tapi bila disebahkan kepada hadis, maka itu satu kesilapan. Dalam prinsip tazkiyatun nufus ada dalil daripada Quran dan sunnah menurut pemahaman as-salafus salih, yakni menurut apa yang difahami oleh generasi terawal. Caranya belah mana? Lepas tu kalau kita jumpa setengah-setengah tu kata buat gini lah, buat gini, insyaAllah dalam masa sebulan kamu dapat makam wali Allah. Wali tu sebab dia penting nak cari shortcut. Shortcut nak cepat. Tak asyik mengaji apa, belajar Quran, hadis lama nak. Dia nak terus jadi wali. Kalau tak kena cara, dia bukan wali Allah, dia jadi wali syaitan. Kena tahu ma huwa al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syayatin. Apakah perbezaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan? Syaitan membisikkan kepada manusia, tak payahlah buat susah-susah, buat cara ni sebentar. Maka adalah orang ajar kepada dia, amalkan zikir ni, wirid ni, hak ni baca 10,000 kali sehari, hak ni 5,000 kali. Apa-apa hak lain tu tak penting, hak tu semua tu orang tertentu. Kita ni makam dah tinggi dah. Maka kita mengatakan semua pendekatan perlu disemak. Kalau benda tu tak pernah diajar oleh Nabi dan tak pernah dibawa oleh para sahabat, maka ia sudah inhiraf, dia sudah menyeleweng atau sudah tersasar. Cuba tuan-tuan perhati, di tempat kita ada satu buku dikerbitkan oleh Majlis Agama Islam, beberapa contoh ajaran sesat yang telah dikenal pasti di Kelantan.
Semua nama-nama ajaran sesat tu dikaitkan dengan ilmu tasawuf tarikat. Dikaitkan dengan, kita pun kaji-kaji rupanya merujuk kepada tasawuf falsafah. Tasawuf falsafah, dia biasa ajaran begini bukan nak suruh orang ikut apa hak Nabi ajar, tapi nak suruh ikut tok guru dia. Di Pasimbah tu, apa dia, Hasan anak Rimah, ajaran sesat Hasan anak Rimah. Lepas dia mati, anak murid dia pergi lagi kubur dia, pergi sembah kubur dia. Sebenarnya membawa kepada taksub kepada peribadi. Ini pendekatan ni tak ada, tak pernah dilakukan oleh as-salafus salih generasi terawal. Sebab kalau kita betul-betul maintain ikut hak asal, ajaran yang khalis, yang benar-benar daripada Quran dan sunnah yang sahihah, memang kita akan selamat. Lepas tu kalau perhati, biasanya orang bawa benda-benda menyeleweng gini, tengok dia punya background, dia punya apa dia punya background, apa dia punya education dia punya education history, kok putih pula dah, sejarah pendidikan dia, sejarah pengajian dia, ngaji mana Quran itu baca betul ke tak, reti ke tak tajwid, dia beritahu ke dia pernah baca ke tafsir Ibnu Jarir Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, tak reti, tak ada. Tapi orang yang menyeleweng gini, dia kata mengaji tu ilmu kulit ya, kami ni ilmu isi. Secara falsafahnya mereka istilah untuk mewujudkan suatu klasifikasi, ada isi, ada kulit. Sebenarnya antara isi dengan kulit tak boleh dipisahkan. Bahkan setengah buah yang sedap macam buah duri, kulit dia tebal, tak makan kulit hak duri tu, tapi comel isi dalam sebab ke kulit tu. Sebab tu kalau kita pergi kedai tengok duri tu blueberry dah kena tepuk kau pau, tak beli. Maknanya penting kulit tu. Maknanya kalau alasan antara kulit dengan isi, maka kita kata semua ini adalah daripada Allah. Hakikatnya agama ni adalah syariat. Dia kata kamu ngaji ni syariat, kami ni ngaji hak yang dalam, yang tu. Hak dalam ke hak luar semuanya adalah syariat, berdasarkan ayat summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Boleh rujuk dalam surah Al-Jasiyah. Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad di atas syariat, peraturan, undang-undang, sistem beragama daripada urusan ini. Fattabi'ah, ikut syariat ni. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu orang yang tak erti. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, kerana mereka itu tidak dapat menolong kamu di sisi Allah walau sedikit pun, tak lewat apa satu, seandainya mereka tidak mengikut syariat. Jadi bukan berdasarkan kepada ra'yu ni pendapat ataupun rasional. Rasio itu mana rasional. Rasional ni guna logik. Molek begini kali kan, comel begini bukan, tak boleh. Dia pun bukan guna rasional, tapi guna kepada gunanya mesti ikut Quran dan sunnah, berdasarkan pemahaman yang benar daripada as-salafus salih. Tidak boleh mengikut perasaan, syuur. Kadang-kadang kita bertemu di kalangan orang-orang yang sebegini, dia kata kamu belajar ilmu daripada orang yang sudah mati. Dia kata kita akan duduk ngaji tu, kita ni mati dah, adapun kami belajar terus daripada Allah. Dia kata allamani rabbi an qalbi, Tuhanku mengajarkan kepadaku terus kepada hatiku. Dia timbul istilah dakwaan. Dia kata kamu dapat ilmu berguru dengan manusia, aku dapat ilmu terus daripada Allah, ilmu ladunni. Itu istilah ilmu ladunni pula. Sebenarnya istilah tu telah disalahgunakan. Ilmu ladunni sebenarnya merujuk kepada ilmu wahyu juga, ilmu wahyu dan juga ilham yang benar. Bukannya duk ngoya, duk kos-kos kita pak mari, lepas tu rekod sendiri. Itu tidak begitu. Ini satu istilah yang banyak disalahgunakan oleh orang yang mengikut hawa nafsu dalam beragama. Tak boleh ikut ada istiadat, ataupun dengan sebab banyaknya orang berbuat begitu atau lain-lain. Maknanya Nabi telah mengajar kita satu persatu. Baik, sebelum kita akhiri, dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr, pernah dalam satu perjalanan
Nabi SAW berpesan, innahu lam yakun nabiyyun qabli, ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku, melainkan sesungguhnya tiada seorang nabi sebelumku, melainkan setiap nabi itu kana haqqan alaihi, menjadi kemestian bagi seorang nabi itu, ayyadulla ummatahu ala khairim ma ya'lamuhu lahum, menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia tahunya untuk mereka. Semua nabi-nabi terdahulu, termasuklah nabi kita Nabi SAW, kerja dia adalah ayyadulla al-ummah, menunjukkan umat mereka kepada suatu kebaikan yang dia tahu benda ni baik. Kalau benda tu baik, dia akan royak, akan beritahu. Wa yunziruhum syarrum ma ya'lamuhu lahum, dan dia akan mengingatkan mereka, memberi inzar, peringatan tentang syar, keburukan, kejahatan yang dia tahu untuk mereka. Mana setiap perkara yang khairun atau syarrun, baik atau buruk, tidak ada satu pun yang tertinggal. Wah, ya habis dah. Semua telah diberitahu. Maka tidak berhajat kepada kita untuk mereka suatu perkara yang kita rasa baik, padahal benda itu tidak ada. Sebab kalau benda itu baik, laukan, kata Al-Imam Syafi'i, seperti yang dipetik oleh Al-Imam Ibn Katsir dan tafsirnya, laukana khairan lasabakuna ilaih, katanya. Kalau sesuatu benda yang kita buat asalnya benda itu tak ada dalam agama, kata Imam Syafi'i, kalau dia tu baik, nescaya mereka, orang yang lebih awal daripada kita, buat dulu. Lasabakuna ilaihi, mereka akan mendahului kita.